Ni daripada kulit ikan buntal. Saya ada terfikir nak buat sangkar dekat laut untuk bela ikan buntal dalam tu. Kalau kata saya diberi peluang, saya sanggup belajar sampai berjaya. Batu Punggul ini merupakan satu tarikan pelancong yang sangat kaya dengan sejarah dan juga adat budaya legenda dia tersendiri. Keunikan dia macam kelawar seperti bentuk kaki gajah, ayam, ada macam tajau, unik sekali lah. Dia macam ni, ikan ni dia ada 3 lapis. Yang kiranya yang 2 ni lapisan yang kat luar lah. Kalau boleh masa kita siang ni macam kita potong ni, jangan bagi dia pecah dia punya kulit ni. Bila kulit dia pecah dalam tu, nanti organ terkeluar. Organ dalam tu yang ada empedu tu. Empedu ni yang terletaknya racun ni. Boleh membawa maut lah. Kata benda baru yang saya nak buat macam contohnya terompah kasut tu, dia punya kulit tu daripada kulit ikan buntal, dompet, orang kata macam tali pinggang. Hamparan laut biru mempesonakan. Mata terpukau, jiwa pun aman. Pulau Pangkor, lokasi percutian, pemandangan tenang menjadi idaman. Perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Menjejah semua termasuk pelancongan. Kota Belanda tapak warisan, tempat alang buntal peroleh pendapatan. Muhammad Arsyad Yusof atau lebih ramah disapa Alang Buntal adalah peniaga barangan kraftangan berasaskan kulit ikan buntal di Kota Belanda, Pulau Pangkor. Dia yang berasal dari Sungai Besar Selangor telah berniaga di sini selama 9 tahun. Ini adalah pendapatan sampingannya selain bekerja sebagai sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Di kedai yang terletak hanya 200 meter dari rumahnya di Kampung Teluk Gedung, semua kraftangan yang dijual di sini adalah hasil kerja tangan Arsyad sendiri. Dan sebelum memiliki kedai tembok batu ini, dia hanya berniaga di bawah kemah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, tidak salahkah di sisi undang-undang menjual perhiasan menggunakan kulit ikan buntal? Arsyad pernah bertanya kepada pihak berkuasa mengenai perkara itu dan jawapannya tidak. Hai Cik, selamat datang. Oh, ni cantik Oh, yang ni kulit buntal, buntal nangka. Semuanya kulit daripada kulit asli. Cik ni buat daripada apa? Ni daripada kulit ikan buntal. Dia banyak jenis kalau buntal kat Pulau Pangkor ni, tapi yang ikan ni jenis buntal pasir. Sebab kulit dia keras lah, boleh dibentuk. Ni saya buat ni bentuknya topi koboi ya. Yang ni pun sama, buntal pasir. Sama kat buntal pasir. Kalau topi yang macam ni, helmet ni? Ini helmet sebenar lah yang boleh kita guna dekat jalan raya. Dia ada cop sirim dalam dia. Tapi bila kita dah balut gunakan kulit ikan buntal, dia cop sirim tu dah tertutup lah. Tapi daripada dia punya, bila kita balut dengan corak ikan buntalnya, kulit dia jadi cantik lah. Yang ni? Ini pedang ni daripada besi recycle lah. Kita asah dia dengan tajam. Lepas tu untuk bagi dia cantik, dia punya hulu tu, kita balut dengan kulit ikan buntal lah. Ini pun sebenarnya daripada kayu juga. Kita tak perasan pula bentuk tu jadi macam sotong. Okey, dia punya ni guli lah. Ini memang mulut ikan tu. Tu bentuk ikan buntal pisang tu lah.
Perniagaan perhiasan kulit ikan buntal Arsyad ini pernah mendapat perhatian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika lawatan beliau ke Pulau Pangkor pada September tahun 2020. Apabila diimbau semula penglibatan Alang dalam dunia kraftangan, semua bermula dengan gerai makan ini pada tahun 2012. Arsyad berhijrah ke kampung isteri Nuraini Hashim bagi meneruskan perniagaan makanan keluarga. Gerai makan ini akan dibuka dari subuh hingga tengah hari. Menjadi tumpuan nelayan dan penduduk tempatan mendapatkan bekalan sarapan. Antara hidangannya, nasi lemak, kuih muih. Dan yang menjadi buruan ramai, laksami, air tangan turun-temurun ibu mertuanya yang kini diwarisi isterinya. Makanan rasmi di Pulau Pangkor ni laksami. Laksami ni mi dia halus tapi dia guna kuah sup boleh, kuah laksa boleh. Yang membezakan kedai kami ni di seluruh Pangkor, beza kedai kami ni sebiji dia berbeza yang daripada yang lain. Kami ada telur separuh masak. Telur separuh masak tu campur dengan kuah laksa tu jadi sedap lah. Beza ni telur separuh masak tu kalau cik nak tahu, kuning dia keras, putih dia cair. Alang yang berasal dari Selangor sudah biasa dengan persaingan dalam perniagaan. Demi menarik pelanggan, dia mahu membawa kelainan pada kedainya dengan meletakkan perhiasan kulit ikan buntal. Tujuannya pun memang asalnya untuk mencari kelainan daripada kedai-kedai lain. Jadi bila pada masa sama saya beli, saya gantung tu, bila ada hujung minggu pelancong datang ke Pulau Pangkor, bila dia tanya tentang ikan buntal ni, saya pun menceritakanlah, tapi saya ceritakan tu tak seperti sekarang yang saya buat sendiri kan. Jadi dia bila ada peminat ataupun kata pelancong tu minat, dia beli, dia buat untuk cenderah hatilah. Namun bagi memuaskan lagi hatinya, bapa kepada 4 cahaya mata ini kemudian memutuskan untuk belajar membuat perhiasan kulit ikan buntal itu sendiri daripada membelinya. Ikan buntal diperolehi melalui nelayan tempatan yang turun ke laut mencari hasil dengan cara pemasangan bubu. Menurut Arsyad, terdapat 9 jenis ikan buntal di Pulau Pangkor yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Dia akan mengambil ke semua ikan itu untuk diolah kulitnya mengikut cetusan kreativiti yang ada. Pernah suatu ketika, nelayan yang biasa membekalkan ikan buntal kepadanya tidak mendapat sebarang tangkapan. Lalu Arsyad terpaksa mencari sendiri di segenap Pulau Pangkor. Hari ini, kru Majalah 3 bersama-sama turun ke laut merasai pengalaman mencari ikan buntal. Okay, Alang tengah ikut kawan dia cari ikan buntal sebab kat sini kawasan dia meletak bubu. Kadang-kadang ada ikan buntal yang masuk dalam tu. Walaupun hujan, kita orang tetap redah juga cari. Bubu akan diletakkan awal sehari di kawasan Laut Cetek. Bubu pertama ditarik. Tiada ikan lain diperoleh selain seekor ikan buntal yang kecil molek berbentuk 4 segi. Dekor nampak tu buntal petak. Tu kata tak ada rezeki tu. Ada makan buntal petak. Tengok badan dia. Petak 4 segi. Dia ni kalau untuk kraftangan sesuai untuk buat bekas sabun ungkup. Ini betul. Bubu kedua ini pula membuat nelayan Muhammad Faizal Omar dan isterinya tersenyum lebar. Kerana menemukan yang dicari-cari, iaitu ikan kerapu yang mempunyai harga tinggi di pasaran. Ni ada ceng kerapu ni. Ni ada ceng kerapu. Kejap. Alhamdulillah. Rezeki. Dahulu ikan buntal tidak mempunyai nilai kerana tiada siapa yang menginginkannya. Kini apabila menjadi sebahagian daripada hasil kraftangan, ikan buntal turut menjadi rezeki sampingan nelayan.
lagi seronoknya pula, kita dapat bantu nelayan yang asalnya bubur ikan buntal, bubur ikan tu asalnya untuk ikan jenaha, ikan rapuh, ikan jenis besar. Tapi bila ikan tu diangkat tak ada ikan yang macam tu nak jual dekat peraih, yang ada ikan buntal. Bila ada ikan buntal, diorang tak boleh nak jual. Kan, diorang pasal apa? Besok nanti diorang nak buat modal untuk isi minyak, nak bayar gaji ke awak-awak kan. Jadi bila kata saya beli ikan buntal tu buat produk ni, sedikit sebanyak saya dapat bantu orang nelayan untuk dapatkan duit walaupun melalui ikan buntal. Usai sahaja semua bubur diperiksa dan diletakkan semula ke tempatnya, kami pun bergerak pulang ke jeti. Hasil tangkapan ikan buntal kali ini agak memberangsangkan dan terdiri daripada pelbagai jenis. Pada petang ni, alhamdulillah dengan bantuan daripada kawan kita nelayan Abang Nam, daripada kita 4 bubur yang kita tarik bersama-sama tadi, hasilnya ialah dapat 6 ekor ikan buntal. Helmet ni kalau nak jemur dia dalam 2 minggu. Sebab nak hilangkan bau dia. Kalau baru nak basah macam ni, kena tegangkan kulit dia macam ni. Dia corak dia macam-macam, corak macam ni. Kan? Pasal corak macam bintang-bintang, bintik-bintik. Di pasaran makanan laut, ikan buntal tidak mempunyai nilai. Racunnya yang boleh membawa maut ditakuti ramai. Kreativiti Muhammad Arsyad Yusof membuatkan ikan buntal menjadi hasil kraftangan yang pelbagai. Di rumah Arsyad, Kampung Teluk Gedong, Pulau Pangkor, ikan-ikan buntal yang diperolehi disimpan ke dalam peti ais sejuk beku. Hanya yang diperlukan akan diambil untuk disiang. Kali ini Arsyad menerima tempahan topi keleda untuk disiapkan. Proses menyiang dan menekap kulit ikan buntal pada helmet mengambil masa sekejap sahaja, tetapi untuk menjemur memerlukan tempoh yang agak panjang. Untuk menghias sebuah helmet, seekor ikan buntal bersaiz besar diperlukan. Berbeza dengan kraftangan lain yang memadai dengan saiz sederhana atau kecil, memisahkan kulit ikan buntal daripada badannya menuntut kemahiran dan kesabaran yang tinggi. Ketelitian ini penting bagi membolehkan kulit dapat ditanggalkan dengan sempurna. Arsyad telah mempelajari ilmu ini daripada 3 orang tempatan dan dia mengambil masa 2 bulan untuk betul-betul menguasainya. Dia macam ni, ikan ni dia ada 3 lapis. Yang kiranya yang 2 ni lapisan yang kat luar lah. Kalau boleh masa kita siang ni, macam kita potong ni, jangan bagi dia pecah dia punya kulit ni. Bila kulit dia ni pecah dalam tu, nanti organ terkeluar. Organ dalam tu yang ada empedu tu. Berapa lama Alang nak mahir untuk siang ikan ni? Ikan ni saya belajar sampai 3 orang baru nak pandai. Yang seorang tu belajar cepat sangat. Lepas tu kebetulan ada kawan isteri saya ni, dia perempuan, dia tu mungkin dia boleh ajar tu secara perlahan kan. Lepas tu bila kawan tu ajar, baru saya dapat. Ini adalah empedu ikan ni, ikan buntal ni. Empedu ni yang terletaknya racun ni. Racunnya sangat-sangat kuat lah, boleh membawa maut lah. Kulit ikan buntal dijahit menggunakan jarum dan tali tangsi untuk dikembalikan kepada bentuk asal. Guli digunakan untuk menggantikan matanya. Mula-mula kita dapatkan 2 biji guli. Tak kira lah guli warna apa, kuning ke hijau ke biru. Masukkan melalui mulut dia. Lepas tu kita tolak pelan-pelan sampai ke tempat asal mata dia. Dia akan melekat sendirilah. Ya, tak perlu degam. Dia lendir ikan tu, dia bila melekat kat guli tu jadi gam. Dia sendiri akan melekat. Okey, ni mata dia kiri kanan pun dah terletak. Baru kita masukkan belon dalam mulut dia. Lepas tu kita tiup lah. Lepas tu dari telunjuk dengan ibu jari kita pegang dekat
mulut belon ni lah. Kita akan cucuk sampai dia cekang. Okey, selalu jugalah tercucuk kan? Ni kesal lubang dia lah tercucuk. Dia macam mana pun kita buat pandai macam mana pun dia akan sendiri akan tercucuk dengan duri dia. Ini pun jenis buntal duri biasa lah. Kalau buntal landak dia lagi panjang. Sebaik sahaja perhiasan kulit ikan buntal disiapkan, ia digantung dan dijemur. Sesudah kering, barulah belon dipecahkan. Seterusnya, cara-cara menghias topi keledar dengan kulit ikan itu. Helmet ni kalau nak jemur dia dalam 2 minggu. Sebab nak hilangkan bau dia. Kalau baru nak basah macam ni, kena tegangkan kulit dia macam ni. Kena selalu lah. Dia corak dia macam-macam. Corak macam ni. Kan? Pasal corak macam bintang-bintang, bintik-bintik. Ada corak dia macam, kata apa, dia punya macam loreng pun ada. Cantik dia. Dia tak tentu bentuk dia ni. Dia punya corak dia tak tentu. Walaupun prosesnya tampak mudah, sekiranya tiada penjagaan yang rapi, segala usaha akan menjadi sia-sia. Dan antara cabaran yang perlu dihadapi adalah cuaca dan serangga. Cabaran ni kebuntal ni kalau kata dia dah pecah, kalau kita tak tengok dia selalu, bila dah betul-betul kering, satu hari suntuk dah kering, bila kita nak buat balik, walaupun kita nak cuba je rendam balik air untuk bagi dia bentuk tu jadi asal balik dah, tak boleh. Memang dia rosak lah. Itu cabaran dia. Cabaran kedua, dia satunya kalau kita gantung kat buntal tu, mulut dia ke bawah untuk turunkan lendir ikan tu. Pada masa sama tebuan datang. Bila tebuan datang tu, dia suka ambil isi dia dekat mulut dia, sebab situ yang lembut. Dekat kulit-kulit asal dia tu memang macam ni, dia dah dia tebal, dia payah nak gigit. Dia tarik tu, pada masa sama dia cubit isi mulut ikan tu, terkena belon pun pecah. Lagi satu pula, ikan buntal ni lalat ni pun dia sama, dia tak macam tebuan. Dia suka gigit, dia bertelur dekat mulut-mulut tu. Bila dah bertelur, dia akan makan isi ikan. Lama tinggal gigi, gusi dah tak ada. Jadi tak lawa lah ikan kan. Jadi ikan ni memang orang panggung kata renyah lah. Orang biasa kita kata leceh kan, tentu lah. Alam Buntal memilih kota Belanda sebagai lokasi jualan produk kraftangannya kerana tempat ini menjadi tumpuan ramai pelancong dari luar dan dalam negara. Ramai yang tertarik dengan kerja tangannya itu. Lebih menggembirakan apabila terdapat pelancong asing membeli hasil kerjanya. Pendek kata, produk Alam Buntal umpama maskot pelancongan yang membawa nama Malaysia ke seantero dunia. Ikan ni pernah sampai ke Hong Kong, pernah sampai ke Denmark, pernah sampai ke Perancis, New York. Benda baru yang saya nak buat macam contohnya terompah kasut tu, dia punya kulit tu daripada kulit ikan buntal, dompet, orang kata macam tali pinggang. Pada masa sama pun saya pun sebetulnya ada terfikir nak buat macam rumah buat sangkar dekat laut untuk bela ikan buntal dalam tu. Tu kata planning saya masa depan lah, sebab contohnya kalau nak buat macam helmet ni, ikan tu kena besar. Kadang-kadang pelancong, maksud saya kadang-kadang nelayan hantar ikan buntal tu kecil. Macam mana kita nak buat helmet besar? Sebab tu kadang-kadang orang kata, kenapa tak buat helmet banyak-banyak? Macam nak buat kalau kata ikan buntal yang dihantar tu kecil. Tapi kalau kata kita dibagi pendedahan, kita dibagi peruntukan, kita bagi tunjuk ajar daripada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak contoh daripada pihak pelancongan ke, pihak perikanan ke, pihak yang inilah dalam kepakaran kraftangan macam ni. Kalau kata saya diberi peluang, saya sanggup belajar sampai berjaya. Rupanya unik tetapi tiada nilai.
Namun, dengan sentuhan Muhammad Arsyad Yusof menjadikan ikan buntal istimewa dan dihargai. Hasilnya, kraf tangan yang pelbagai. Semoga usaha dan kreativitinya menjadi inspirasi ramai. Batu Punggul ini merupakan satu tarikan pelancong yang sangat kaya dengan sejarah dan juga adat budaya legenda dia tersendiri. Hari ini kami akan naiki bot sampan untuk naik ke atas. Lalu narus. Sekali bertandang, hati akan terus terpaut. Keindahan hutan hujan tropika yang menyegarkan di Sabah sering menggamit para pengunjung. Tiada yang lebih mewujudkan apabila dapat menjejakkan kaki ke negeri di bawah bayu ini yang menjadi sebahagian daripada Borneo, pulau ketiga terbesar di dunia. Dengan keluasan hampir 74,000 km persegi di utara timur laut Pulau Borneo, Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia. Tidak dapat disangkal, ia menyimpan kepelbagaian flora dan fauna yang tinggi di dunia dan kaya dari segi nilai biodiversiti dan ekonomi. Menjadi dambaan bagi mereka yang gemarkan aktiviti luar, perjalanan hampir 2 jam dari Bandar Keniau membawa destinasi ke sebuah perkampungan kecil Tataluan di daerah Nabawan. Pengeluaran kami di sini adalah kalau dia bilang okey kita kasih hidang kopi kah, kalau bilang minum kita minum sih. Kalau tidak minum kita boleh duduk dia dan taruh di mulut bilang kapunan sajalah. Ramah orangnya, kami diperkenalkan dengan Lantir Bakayas, orang lama di sini yang mengendalikan aktiviti kembara ke Bukit Batu Punggul. Sampai sekarang ini kami takut sama Tuhan Allah yang terjadi dulu. Perkampungan yang dihuni 40 keluarga daripada suku kaum Murut ini menjadi base camp pertama bagi setiap pengunjung yang berhajat ke Batu Punggul. Hari ini kami akan naiki bot sampan untuk naik ke atas. Lalu narus. Kita juga mempunyai Batu Punggul. Batu Punggul ini merupakan satu tarikan pelancong yang sangat kaya dengan sejarah dan juga adat budaya legenda dia tersendiri. Batu Punggul ini terletak di Mukim Sepulut di daerah Nabawan dan saya yakin bahawa ini dapat menarik lebih ramai pelancong, bukan saja pelancong tempatan tetapi pelancong daripada luar negara. Jadi antara niat saya, antara perancangan saya adalah juga untuk membangunkan kawasan-kawasan pelancongan ini untuk membawa lebih banyak kegiatan ekonomi kepada penduduk di kawasan Pensiangan. Mereka boleh datang, tinggal di homestay, pergi memancing ikan, naik bot, tinggal di rumah panjang dan sebagainya. Banyak lagi kita punya potensi di sini yang belum lagi diguna pakai sepenuhnya. Dari sini kita akan naik bot tu. Gendong. Mas pakai. Perkataan Murut merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau tanah tinggi di pedalaman Sabah. Kisah legenda Batu Punggul dikatakan berasal dari rumah panja kaum Murut yang dikatakan menjadi batu. Naik tepat di rumah, ada orang minum tapai, dia nampak pacat, bilang, kawan naik minum tapai, dia bilang, itu pacat mana pada yang bercakap. Dia orang ketawa lagi. Bila dia orang ketawa, patang dia guntur, datang sudah guntur, kilat, macam-macam lah, sampai galap, orang tidak nampak. Merupakan suku kaum ketiga terbesar di negeri Sabah, dahulu mereka tinggal di rumah panjang dan hidup harmoni dalam keluarga besar.
Lebih dikenali sebagai Pak Lantir, bapa berusia 64 tahun ini amat berpegang kepada adat dan pantang larang kaum Murut. Ini Batu Punggul, kejadian dia pasal kami orang Murut penghuni dalam sering Sungai Sapulut, sepanjang Sungai Sapulut. Jadi ada sebuah rumah, 2 buah rumah lah. Itu satu rumah dia kehabisan kayu api. Jadi dia minta tolong dengan sabarang, tapi orang sabarang, tapi tiada perahu. Jadi dia menggunakan tangkap tu anjing, kasih ikat di belakang itu anjing, itu api, dia kasih berenang di sungai, itu anjing bawa itu api, tapi dia terpadam. Bila dia terpadam, dia orang ketawa lah, galak ketawa. Menurut anak jati kelahiran kampung Tataluan ini, kisah misteri kewujudan Batu Punggul disampaikan oleh nenek moyangnya sejak turun-temurun. Lepas tu ada orang yang berpikir lagi mau tangkap tu ayam, tangkap taruh di belakang ayam, kasih terbang pergi satu buah rumah lagi. Jadi itu sampai itu api di seberang hidup, dia kasih, dia ketawa lagi balik lah. Dia ketawa lagi sampai berapa lama, patang. Dua, tiga. Oh, jaga kena. Coba katakan ini nak. Jaga kata. Perjalanan kami terkendala hampir 1 jam. Apabila kejadian pertama, tali untuk menghidupkan enjin sampan terputus. Selepas diganti, enjin pula mengalami kerosakan. Seterusnya, kami disediakan sebuah sampan baru apabila yang digunakan sebelumnya mengalami kebocoran. Ketawa sebelah patang sudah gelap. Itu apa itu, guntur pun datang, kilat pun datang, yang gelap pun datang juga. Jadi tiba-tiba ada air batu datang, terus jadi batu itu kan rumah lah. Jadi dinamakan ini Batu Punggul lah. Dahulu, suku kaum ini mempercayai amalan animisme bahawa setiap batu, pokok, sungai dan bukit mempunyai rohnya tersendiri. Begitu juga kisah di sebalik Batu Punggul. Ya, ini bekas rumah orang-orang dulu. Jadi dari sekarang kami kalau bangsa Murut tidak boleh mengatawakan segala binatang seperti pacat, anjing yang macam-macam atau binatang lah. Tidak boleh mengatawakan pada sampai hari ini. Kami bangsa Murut lah. Kebanyakan masyarakat etnik Murut menjalani aktiviti pertanian berpindah, memburu dan menangkap ikan di sungai. Kini, kehidupan mereka berkembang seiring dengan industri pelancongan tempatan. Etnik Murut masih mengamalkan kesederhanaan dalam menggayakan kehidupan. Untuk alternatif, Sungai Sepulut masih digunakan sebagai pengangkutan utama. Pitapin. So, air pula. Lebih passenger. Ini bot masuk air. Tadi satu enjin pun rosak, lepas tu dia ganti, dia putus, lepas tu dia jalan, kata balik. Lepas tu ambil bot lain. Bot ni pula bocor. So macam dugaan. Ketika menungkah arus deras Sungai Sepulut, sampan baharu pula digenangi air. Kaum Murut menetap di pedalaman dan Tenggara Sabah serta wilayah sempadan antara Kalimantan dan Sarawak. Taburan komuniti ini terdapat di beberapa kawasan seperti Keningau, Tenong, Pensiangan, Sipitang, Kalabakan, Beaufort dan Kinabatangan. Secara umumnya, pembangunan ekonomi di kawasan ini semakin meningkat. Namun biarpun di tengah arus pemodenan, majoriti penduduknya masih mengamalkan adat istiadat, tradisi masyarakat kaum Murut. Suram tu. Ini 90 darjah. Pendaki di sini hanya bergantung kepada tali dan asal-asal kayu.
Sejak turun-temurun, suku kaum Murut dikenali sebagai pakar pembuatan sampan. Ilmu yang diwarisi sejak zaman bersaman menjadi simbolik kepada Sungai Sepulut yang mengalir dari Kampung Tataluan di hulu ke Pekan Sepulut di hilir. Betul ya, itu memang bentuk dari dulu lah, batu bulat-bulat itu seperti batu sungai lah. Ada yang putih, ada yang merah. Itu kejadian daripada yang yang kena ketuk itu, yang macam kami bilang nasab itu, daripada punca ayam itu yang mengatakan binatang lah. Bergantung kepada pasang surut air, di penghujung jalan, pengunjung disajikan batu berbentuk ayam yang dikaitkan rentetan daripada peristiwa kejadian batu punggul. Begitu juga batu berbentuk anjing di tebing sungai. Dikatakan simbolik kepada kejadian mempermainkan haiwan-haiwan itu sebelum kesemuanya dikatakan menjadi batu. Pantang larang dia memang tidak boleh kapunan. Satu kapunan, pantang larang dia. Kalau bilang makan, kita tidak mau makan, kita tuduh saja. Tapun minta maaf, bilang itu kalau binatang seperti ular kah, binatang buas kah, tidak kacau kita, buaya kah begitu. Kalau macam minum kopi, kau bilang minum, kalau kau dapat minum pun kau pegang saja, tapun saja begitu. Simbut salak bilang, itu bahasa Murut lah. Perjalanan lebih 30 minit membawa ke beting sungai yang dijadikan base camp kedua. Kekayaan budi bahasa mereka turut diperlihatkan dengan memberi penghormatan kepada pengunjung yang bertamu. Kita pergi sini dari Kiningau melalui pacuan 4 roda, dan selepas itu kita naik bot dengan bot melalui sungai melawan arus, dan kemudian kita naik di kawasan ini pun mencabar, dan mau balik ini pun mencabar juga. Di Gua Batu Punggul ini yang menarik lagi ialah hutan dia yang belum kena usik dengan pokok-pokok kayu yang besar-besar, dan banyak tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang kita boleh lihat di sini. Itu yang menarik yang nampak sinilah. Kebiasaannya, Batu Punggul menerima kehadiran tetamu dari Eropah, tetapi kini ia sepi sejak pandemik COVID-19 melanda. Sangat mencabar, curam perjalanan daripada tebing sungai tadi, dan guide selain memandu arah, mereka perlu memastikan keselamatan dan tiada sesiapa yang tertinggal di belakang. Masyarakat Murut juga terkenal dengan kerja-kerja memungut hasil hutan seperti damar, rotan dan madu lebah. Kini generasi mudanya menggabung jalankan elemen alam dengan menjadikannya sebagai kerjaya malam gunung. Sekarang dia pasal tu kurang fit lah. Jadi kami menyebabkan kesukaran kami untuk membawa naik ke atas Batu Punggul. Selain itu, cabaran-cabaran dia sungai besar. Selain itu, masa mendaki itu perjalanan yang licin lah. Kurang dikenali dalam kalangan pelancong tempatan, Batu Punggul adalah sebahagian daripada sistem gua yang ketara di Borneo. Pada bawah bukit ni, kami mengambil masa 1 jam sampai ke gua Batu Punggul ni. Dan lepas ni naik atas puncak kat sana. Dalam bahasa Murut, Batu Punggul bermakna patah. Kepelbagaian budaya dan alam semula jadi yang terdapat di sini menjadikannya sebahagian daripada daya tarikan kepada setiap yang tiba. Malah lambang prestij hutan semula jadi Malaysia yang kekal dilindungi. Yang menarik sini kami membawa pelancong untuk mengembirakan mereka. Selain itu ramai kawan lah. Berpandukan kajian, sebahagian daripada flora dan fauna di negeri Sabah tidak terdapat pada bahagian lain di dunia.
Begitu juga beberapa tumbuhan sepanjang pendakian di Batu Punggul, antaranya pokok selintangi. Tinggal seorang belakang curam tu. Boleh balak dah kat depan. Ni 90 darjah ke bawah. Perjalanan yang menjadi manifestasi jati diri. Setiap pengunjung pasti kagum dengan bapa kepada 18 orang anak ini yang hanya berkaki ayam. Yang sampai di atas, mereka pelancong paling suka sebab view dia yang hutan dan juga boleh kita lihat rumah-rumah yang jauh lah. Bagi pengunjung yang tega dan berani, projek pelancongan yang diusahakan oleh penduduk tempatan ini turut menyediakan aktiviti rock climbing. Ya, di atas sana yang batu dia tajam lah. Tapi boleh kita menaik sana, kita bergayut, kena bergayut dengan 90 darjah. Dan ada sesuatu tempat kita akan ikut melalui dia punya tebing dengan curam yang 90 darjah. Kalau orang gayat tidak boleh lah. Para pendaki di sini hanya bergantung kepada tali dan asal-asal kayu untuk menyeberangi lereng bukit berbatu ini, dan dapat dilihat di bawah sangat curam. Mendukung iktizam yang tinggi, menariknya setiap pendaki di sini hanya bergantung kepada tali dan akar-akar kayu semula jadi untuk seberangi dinding bukit Batu Punggul. Tersegam setinggi 120 meter dan melebar 68 meter, ia berada di tengah-tengah kawasan Sungai Sepulut. Kecuramannya menagih daya usaha yang gigih untuk mereka yang berhajat ke puncak. Di atas faktor-faktor keselamatan dan hari yang semakin menjangkau lewat petang, kami dinasihati agar tidak meneruskan perjalanan ke puncak Batu Punggul. Kegairahan semakin menebal untuk mengetahui rahsia di dalam gua Batu Punggul. Apabila kita naik di puncak, kita boleh nampak pemandangan yang cantik lah. Dan hutan tebal. Ini adalah pertama kali saya datang di sini, Batu Punggul. Dan apa yang menarik di sini ialah dengan gua dia yang mempunyai pelbagai bentuk objek di dalam menyerupai manusia. Hembusan udara yang dingin dalam gua Batu Punggul sentiasa memberikan kelegaan kepada pengunjung yang tiba di bawah terik panas mentari. Keunikan dia macam banyak dia punya kelawar seperti bentuk kaki gajah macam ni, ayam, ada macam tajau, ada macam Santa Maria, patung apa namanya yang tepikung, macam hang tua, macam nampak di dalam macam baguslah. Saya rasa macam dia apa ni, unik sekali lah ya bagi kami lah. Ketika berusia 22 tahun, Pak Lantir membantu para pengaji Museum Sabah untuk menanam batu tanda dan turut meletakkan pinggan mangkuk yang ditemui di sini pada tahun 1984. Biarpun dari Keningau, Julius Simon amat teruja apabila diberitahu perkahwinan sebelumnya terdapat mereka yang menghuni gua ini. Ia berdasarkan sebuah ruang yang dikatakan pintu kepada laluan lain gua. Di samping kisah legenda dan mitosnya, tarikan Batu Punggul bukan sahaja kerana keunikan bentuk fizikal, malah kewujudan gua yang unik dengan landscape menarik. Ia seolah simbolik pada sikap toleransi dan patuh kepada pemimpin masyarakat yang menjadi amalan kaum Murut. Kami bersyukurlah sama kerajaan sekiranya kerajaan memajukan kawasan ini. Kami bersyukur kerana
adat istiadat kami tidak hilang, tidak pupus selama-lama lah. Rencaman alam dan sungainya yang mengalir lembut di hutan Borneo menambah keistimewaan Batu Punggol kepada kaum Murut. Berdasarkan konotasi mereka, Batu Punggol turut mengeratkan industri pelancongan berskala kecil. Dengan harapan, masyarakat setempat akan memahami dan menjiwai nilai-nilai penerapan pelestarian landscape. Tuntas menjadi lambang keunikan kaum Murut kepada dunia luar.